Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara Muhzani sebagai moderator yang juga saya fikir antara orang yang mencetuskan seminar online yang kita adakan pada pagi ini, dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang telah mewakafkan masa untuk beberapa jam pada pagi ini demi untuk kita membina satu perkara besar, yakni kita cuba dalam tempoh kehidupan kita ini untuk menggerakkan usaha dakwah. Dan saya kebetulan daripada Majlis Dakwah Negara selalu menyebut bahawa antara tuntutan besar baginda Nabi Muhammad SAW adalah dakwah. Ya, selain daripada memperbaiki diri sendiri, islah untuk individu, menjadikan kita manusia yang bertakwa, menjadikan kita manusia yang menjauhi dosa, menambahkan pahala. Itu antara hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Tetapi Nabi dan tuntutan yang diberikan pada para sahabat, sehingga kita melihat jumlah sahabat yang meninggal dunia begitu sedikit yang berada di bumi Mekah. Sebaliknya mereka bertebaran ke seluruh muka bumi. Bayangkan, mereka semua sepatut nak berada di sisi Nabi. Siapa yang tak rindu dengan Nabi? Ya, siapa yang tak sayang dengan Nabi? Orang yang kita rindu ni kalau boleh hari-hari nak tengok muka dia, hari-hari nak peluk dia, hari-hari nak tengok wajah dia. Apatah lagi para sahabat dengan Nabi. Tetapi inilah yang dikatakan tuntutan dakwah. Mereka bertebaran, mereka ke Yaman, mereka ke Mesir, mereka ke Palestin, mereka ke Afrika, mereka ke Asia. Untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Jadi dalam mukadimah saya pada pagi ini supaya kita jelas, dan kehadiran kita dalam seminar ini bermakna kita cuba menjadikan diri kita juga sebagai juru dakwah, ya. Dan sudah pasti dakwah ini ada dua. Yang pertama dipanggil dakwah fardhiyah, antara kita seorang dengan seorang, ya. Kita dengan berdakwah pada isteri kita, kita berdakwah pada anak-anak kita, jiran kita, kawan kita, rakan kita. Yang kedua, kita cuba memanfaatkan platform, wadah, wasilah yang ada di sekeliling kita. Dan saya nak melihat, dan saya jadi seronok berkongsi-kongsi bab-bab ini kerana saya fikirkan bahawa di sekeliling kita ada satu platform dakwah yang begitu subur sekali. Ya. Kerana setiap tempat ada dia. Ada je taman perumahan, adalah di bangunan ini. Ada je kampung, adalah bangunan ini. Ada je bandar baru, adalah bangunan ini. Adalah kota raya, adalah bangunan ini. Ada je kampung kecil, adalah bangunan ini. Apa bangunan ini? Bangunan ini ialah masjid ataupun surau. Tempat sebenarnya manusia berkumpul. Tak kira manusia daripada latar belakang apa pun, bangsa apa pun, bila dia beragama Islam, dia pun berkumpul di masjid ini untuk sama-sama, ya, pengimarahan dia, mengambil tuntutan solat berjemaah dan sebagainya. Bermakna masjid ini, kalau perlu, kalau betul-betul kena gaya pendekatan, kita uruskan dan memaksimalkan peranannya, Masya Allah, ia merupakan satu platform dakwah yang begitu besar. Ini saya letak sebagai mukadimah, bermakna tak kira orang tu pengurusi masjid ke, AJK masjid ke, imam ke, jawatan kuasa ke, bukan jawatan kuasa, termasuk ahli jemaah, termasuk mereka yang bersama-sama di bahagian belakang je, tetapi sebenarnya di depan kita ada satu medan yang begitu besar. Mungkin daripada masjid inilah kita akan menarik manusia-manusia di luar sana, daripada manusia yang tak pernah kenal Tuhan, manusia yang tak pernah kenal solat, manusia yang selama ini jauh dengan Allah, menjadi manusia yang rapat dengan Allah disebabkan pengaruh ataupun peranan-peranan perkongsian lambaian yang dibuat oleh masjid tadi, yang mana usaha itu mesti dibuat oleh orang.
siapa orang tu? Kita lah yang hadir pada pagi ini. Ya. Baik itu saya punya mukadimah. Saya Dr. Haji Abdullah bin Ismail. Dari segi kegiatan dakwahnya, saya bertapak sebagai ahli jawatankuasa induk Majlis Dakwah Negara peringkat Negeri Pahang, ya, peringkat Negeri Pahang, dan juga dulu berpengalaman lama sebagai timbalan CEO Mahat Tafiz Negeri Pahang yang mengkhusus kepada agenda pembangunan akademik. Kami bergabung dengan agenda hafazan menjadikan mahat yang concurrent, yang menggabungkan hafazan Al-Quran dan juga akademik. Dan hari ini Mahat Tafiz Negeri Pahang sangat masyhur, melahirkan graduan-graduan yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tetapi terjun dalam bidang profesional untuk menggerakkan Quran tersebut. Dan sekarang saya sebagai ahli jawatankuasa akademik untuk mahat tersebut. Dan saya juga mengajar di Open University di Temerloh Pahang ini. Dan banyak masa saya berikan sekarang adalah sebagai pengurusi Masjid Taman Temerloh Jaya. Kerana saya fikir masjid ini perlu diberi masa yang lama, perlu diberikan masa yang agak banyak bagi memastikan output ataupun hasil cita-cita yang kita hendakkan itu boleh kita capai. Yang lain tak ada apalah, saya ni orang biasa saja, ya, sebagai orang awam, ya, dan sama-sama cuba mengisi masa lapang kita untuk mengisi ruang-ruang dakwah yang ada. Boleh disturb, ya, kalau ada apa-apa nak tanya boleh sambil-sambil kita mengisi dalam tempoh sesejam ni. Baik. Baru-baru ni Masjid Taman Temerloh Jaya, mungkin tuan-tuan semua perasan, ya, kita telah dinobatkan sebagai dalam AMM, Anugerah Masjid Malaysia, yakni pertandingan penilaian oleh sebuah jawatankuasa khas. Ya, saya sebut jawatankuasa itu dipanggil penarafan program penarafan Masjid Malaysia, SPMM, Standard Penarafan Masjid Malaysia. Satu jawatankuasa yang begitu bagus kepada saya untuk kita ambil iktibar. Dia bukan saja buat penilaian di sudut pembangunan masjid, pengimarahan masjid dan sebagainya, tetapi semua aspek-aspek lain yang menggabungkan golongan agama dan juga golongan profesional pada 6,000 lebih buah masjid. Kemudian disortingkan sedikit demi sedikit, akhirnya berkumpul 14 buah masjid yang terakhir. Alhamdulillah, tabarakallah, Masjid Taman Temerloh Jaya dipilih sebagai pemenang peringkat Malaysia dalam kategori pengimarahan masjid, ya, khususnya solat berjemaah. Itu peringkat Malaysia. Dan pada tahun lepas masjid kita, jadi Masjid Temerloh Jaya, dinobatkan sebagai Johan ataupun terbaik pada di rank nombor 1 dalam program peringkat negeri Pahang, ya, yang dipanggil PMGP, yakni program Masjid Gemilang Pahang. Saya sebut ini di peringkat awal ni supaya para hadirin jelas bahawa ada benda yang kita nak buat di tempat kita nanti. Saya sebut ini kerana Masjid Temerloh Jaya, kalaulah saya sebut itu sebagai salah satu indikator yang baik, ya, Johan itu, Johan ini, kalau itu ia salah satu indikatornya. Tetapi untuk mendapat pencapaian tersebut, ia bukan senang, ia bukan datang begitu saja, tetapi ia merupakan satu proses transformasi yang mengambil masa yang agak panjang. Ini semangat nombor 1 yang saya nak bagi pada semua, bahawa katalah masjid kita ada masalah, masjid kita ni slow dan sebagainya, sebenarnya begitu jugalah kami bermula. Ya. Baik, Masjid Temerloh Jaya ni terletak di salah sebuah kawasan perumahan di Bandar Temerloh Pahang. Ramai orang kata bolehlah, ya, Doktor, masjid entah ni di kawasan perumahan. Tapi tidak, sebenarnya banyak pun kawasan perumahan, tuan-tuan sekalian, yang mana rumahnya banyak tapi yang hadir ke masjid tetap sama juga, tak ramai. Bukanlah sebab taman perumahan tu sangat, ya, tetapi gerak kerja menggerakkan orang dalam rumah tu menyebabkan jumlahnya ramai, ya. Baik, kami mula buka pada tahun 2010. Sekarang 2021, maknanya
dah 11 tahun. Ya, dah 11 tahun dah operasi masjid ini. Nak kata lama sangat tidak, baru sangat pun tidak, tapi sederhana lah ya. More or less dalam 11 tahun itu satu masjid yang kita kira agak-agak baru ya. Baik, saya cerita sedikit sebelum saya masuk strategi perkembangan kami. Saya masukkan sedikit tentang suasana ketika masjid ini beroperasi. Ya. Ini penting supaya kita juga dalam objektif penganjur ini ialah bagaimana nanti kita nak bekerja di tempat kita, apa benda yang kita nak buat. Jadi kita kena tahu bagaimana nak bermula. Tapi sebelum kita nak tahu bagaimana nak bermula, kita kena tahu sejarah kita. Ya, supaya kita membuatkan satu take off yang betul. Nanti kita buat satu benda yang sebenarnya bukan isu pada tempat kita. Kita try to solve the issue supaya kita dapat move forward. Antara yang kami hadapi ialah zaman tersebut, lebih kurang 10 tahun yang lalu, perpecahan ataupun ketidaksepaduan di kalangan para jemaah. Bukan berkelahi, tapi ini benda biasa sebenarnya. Ya, perbezaan kefahaman, itu benda biasa di mana-mana. Tidak terkecuali di masjid kami. Kemudian sama juga ya, mana-mana masjid pun juga kita ukur solat yang paling ramai orang datang biasa maghrib isyak lah. Jangan ukur zuhur, asar, subuh ya. Tapi dalam maghrib isyak ni sekitar 3 saf ya. Bolehlah sesekali datang 4 saf begitu. Tapi bukanlah nak katakan Masjid Terbelu Jaya ni memang ramai seperti mana yang ada pada hari ini. Sama juga yang ketiga, walaupun kami sekarang dah menang fizikal dan kecantikan di peringkat negeri Pahang, tapi kalau dikira 10 tahun yang lalu, paras dan fizikal tak menarik. Ada orang istilahkan, orang ni orang besar ya, saya malah sebutlah. Dia kata kalau masuk tandas Masjid Terbelu Jaya macam masuk penjara. Dia pintu tandas tu dengan persegi dengan apa, berdebung bunyi dia ya. Dia tak menarik lah, sekalian kapetnya ada pasir seperti mana yang berlaku kotor ya. Kemudian image yang teruk kepada stakeholder. Biasalah kalau masjid kita ni tak menarik, tak apa. Jadi kepada stakeholder, ia bukanlah sebuah masjid yang menarik untuk mereka contohi, untuk mereka lawati dan sebagainya. Malah kami dulu pernah cuba untuk masuk pertandingan tapi secara tersendirinya tak lepas untuk masuk dalam senarai untuk bertanding untuk di peringkat negeri Pahang ya. Kemudian yang pasti yang mungkin banyak berlaku juga dan termasuk tempat kami ialah kita cuba nak buat sesuatu tapi kita tiada hala tuju. Ya, tak ada hala tuju nak buat ke mana masjid ni dan masjid seperti biasa melaksanakan satu fungsi yang sangat kecil. Apa fungsi dia? Datang solat balik, solat balik, solat balik. Adalah majlis tahlil, malam Jumaat, baca Yasin, balik. Itu saja. Berjalanlah dia dalam tempoh yang beberapa tahun dalam suasana seperti ini. Apakah ini masalah? Bukan masalah kepada orang yang berfikir kecil, ya. Tapi kepada orang berfikir besar nak cuba menjadikan masjid sebagai platform dakwah, ya kita fikir ini masalah. Kalau bilangan jemaah yang tak ramai, sedangkan jumlah penduduknya ramai, masalah. Mana ketika azan dikumandangkan, apa itu azan? Azan maknanya muazzin, wakil untuk menjemput masyarakat meninggalkan kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengagungkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hari ini masyarakat melihat kerja lebih besar. Masyarakat melihat basuh kereta lebih besar. Selesaikan basuh kereta ni dulu. Masyarakat melihat berkebun lebih besar, nak selesaikan tanaman dulu. Sedangkan dalam kalimah azan dia sebut Allah Maha Besar. Betul, dalam azan juga ada panggilan hayya 'alas solah. Marilah kita bersembahyang. Apa maksud mari kita sembahyang? Marilah ke masjid sebenarnya. Dan bila mari ke masjid itu merupakan panggilan daripada Allah pencipta kita. Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang memberikan mata untuk kita melihat. Tuhan yang memberikan telinga untuk kita mendengar. Tuhan yang memberikan hidung untuk kita bernafas. Tuhan yang memberikan rezeki yang kita bina hari ini. Tiba-tiba Tuhan suruh rahat sekejap. Tinggalkan semua. Punca-punca rezeki yang Allah dah beri itu rahat sekejap. Datang ke rumah dia. Dia suruh sembah dia. Tiba-tiba sebahagian besar daripada manusia tak datang. Dia datang 3 saf. Jadi ini problem sebenarnya. Kalau kita nampak, atau kita nampak, dan apakah kita mampu menjawab depan Tuhan nanti?
Kenapa tak beritahu manusia itu tentang panggilan Allah? Maka daripada apa yang saya senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, saya tak jadikan dia sebagai benda yang menghantui, tetapi saya jadikan masalah 5, 6 perkara ini sebagai satu opportunity ataupun satu peluang untuk Allah menggerakkan kami bagi memulihkan semua ni dan dijadikan sebagai agenda dalam membina dakwah melalui platform yang dinamakan sebuah masjid. Boleh clear ya? Jadi ada masalah, tapi masalah ini sebagai opportunity pada kami. Ada masalah, tapi masalah ini sebagai peluang kepada kami untuk kami buat sesuatu yang lebih berfokus. Kalau ada nak disturb boleh ya? Baik. Tuan-tuan, para peserta sekalian, apa yang kita buat ni, kita kena jelas. Apa yang kami bina 5-6 tahun dulu di Masjid Temerloh-Jaya, kami sangat jelas. Bahawa kita ni bukan memandai-mandai. Tetapi kita ni sebenarnya menyahut dan bersama dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqamas salah wa ataz zakah walam yakhsha illallah ma'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja yang layak memakmurkan atau menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Saya ulang ya. Ni Allah beritahu ni. Hanya sahaja yang layak memakmurkan, yang layak menghidupkan masjid Allah itu, siapa confirm? Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita tuan-tuan sekalian nak masuk dalam kelompok ini. Tuan-tuan semua. Dan kepada hari akhirat. Serta mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi daripada golongan orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat yang ke-18. Tuan-tuan, inilah ayat yang jadi motivasi kepada kami. Inilah ayat, walau banyak ayat lain sebagai mukadimah teras dia yang menjadikan agenda gerak kerja kami. Kami nak masukkan diri kami dalam golongan orang-orang yang memakmurkan dan menghidupkan masjid Allah. InsyaAllah. Ya? Baik, tuan-tuan sekalian. Sudah pasti bila kita nak buat perubahan ataupun transformasi. Susah kalau kita memandai-mandai sahaja. Satu. Yang kedua, kita tak akan pergi dengan semangat yang tinggi kalau tidak ada rujukan kita. Contoh orang bisnes, adalah rujukan dia. Nak jadi macam ini, nak jadi macam ni. Dia ni hebat, dulu miskin, hari ni multi-millionaire. Maka tokoh inilah yang dijadikan sebagai rujukan kita. Atau benchmark atas kejayaan kita. Orang mengagungkan Jack Ma sebagai contoh. Ya, betul lah tu, tak apa. Jack Ma insan biasa. Ketika Jack Ma memperkenalkan perniagaan online di negara China, tuan sekalian, tak ada siapa pun pandai online di negara China. Tapi Jack Ma dengan penuh keberanian, dia kata, tak ada bezanya otak orang China dengan otak orang Amerika. Di Amerika masa tu perniagaan online begitu hebat, di China tak ada. Maka Jack Ma dengan satu falsafah dia bahawa apakah rahsia dia berjaya, dia sebut ketika orang lain sedang berfikir, saya sudah pun bertindak. Dia dah bertindak dah membina rantaian online dia. Akhir-akhir ini tuan-tuan sekalian, Jack Ma menjadi antara manusia yang paling kaya di negara China. Saya nak sebut itu contoh rujukan kita, benchmark kita dalam aspek perniagaan. Maka samalah bila kami dulu nak bawa Masjid Temerloh-Jaya ni ke persada yang besar daripada sebuah masjid terpencil tadi, apakah rujukan dan benchmark kita? Supaya kita jelas perjalanan kita ya. Sudah pasti yang pertama tuan-tuan sekalian, kita melihat kepada sejarah pembinaan tamadun manusia yang paling hebat dan sangat berjaya. Ini kita kena akul tuan sekalian. Ada banyak sejarah pembinaan tamadun peradaban manusia. Hebat tapi akhirnya runtuh. Mungkin hebat tapi akhirnya runtuh. Mungkin hebat tapi penuh dengan kezaliman. Penuh dengan penipuan. Penuh dengan penindasan.
penuh dengan ketidakadilan. Macam tamadun Fir'aun. Hebat tuan sekalian. Tapi ketidakadilan, penindasan pada rakyat, ya, begitu berleluasa sekali. Jadi tak ada benda yang kita nampak komplit. Tetapi pembangunan tamadun manusia yang paling hebat tak lain tak bukan ialah diasaskan oleh manusia agung yang nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu kalau kita melihat sejarah Nabi tuan sekalian, benda yang dia buat, ini saya nak bagi berita gembira dulu. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Buat apa hijrah tu? Nak membina satu tamadun baru. Setelah di Mekah kelihatan begitu sukar, Nabi buat satu usaha yang besar di Madinah. Tapi di mana langkah permulaan Nabi? Sampai sahaja di sempadan Madinah tu sekalian, Nabi bina masjid dulu. Jadi ini bukan saja-saja tuan sekalian. Maknanya ini tapak yang Nabi buat. Dia bina masjid dulu yang nama dia terkenal hingga hari ini, yakni Masjid Quba. Kemudian tuan sekalian, selepas 2 minggu Nabi bergerak ya ke satu lagi tempat di tengah-tengah kota Madinah yang nama dia Masjid Nabawi. Dan keagungan Masjid Nabawi tuan sekalian terkesan hinggalah ke hari ini. Tapi nampak tuan, mula-mula Nabi buat Masjid Quba. Lepas tu Nabi buat Masjid Nabawi. Dan dalam Masjid Nabawi tuan sekalian, seluruh aktiviti berjalan, ibadahnya, ya, sistem sosialnya, ya, kegiatan masyarakat, semua pemikiran-pemikiran, perbahasan, pemikiran, teguran Nabi buat daripada sini. Jadi kesimpulan yang saya buat di sini pada kawan-kawan kita di Taman Temerloh bahawa kalau kita nak ubah masyarakat, satu saja, jangan kita tinggalkan, kita juga mesti mengubah masyarakat Temerloh Jaya ni khususnya melalui aktiviti dan juga kegiatan pengaruh masjid kita, yakni Masjid Taman Temerloh Jaya. Jadi bila saya cerita ni tuan-tuan samalah ya, bayangkan sekarang masjid kita, surau kita mesti ada satu keazaman bahawa kita nak buat islah, untuk buat perubahan masyarakat tempat kita cuba menggunakan platform masjid dan surau kita macam Nabi gunakan platform Masjid Nabawi, menggunakan platform ini sebagai asas kepada pembinaan dakwah. Baik. Tuan-tuan sekalian, dalam banyak buku yang saya baca ataupun siri-siri perkongsian, ya, kita melihat, dan kadang-kadang orang tak perasan juga benda ni tuan sekalian, kita melihat bahawa agenda ataupun solat berjemaah menjadi agenda utama dan menjadi faktor yang paling besar dalam melahirkan generasi sahabat yang unik. Syekh Qutb menyebut the Al-Quranic generations. The Jinul Fariq. Generasi yang unik. Tak unik apa tuan sekalian? Manusia ni daripada manusia yang penghuni padang pasir biasa, ada digambarkan makan dog dan sebagainya, menjadi manusia yang bukan saja terkenal di atas muka bumi, tapi mereka terkenal sampai kepada kerajaan di atas langit. Para malaikat dah tahu nama-nama mereka. Nama-nama mereka dah tersenarai dalam syurga tuan sekalian. Hebat manusia ni. Tetapi ada banyak faktor. Tapi salah satu faktor yang kita kena terima hakikatnya, dan di sini ada peluang yang kita nak buat, Nabi sebenarnya mendidik mereka ni 5 kali sehari secara khusus tuan sekalian. Lepas mereka keluar dan Nabi memastikan bahawa semua para sahabat melaksanakan program asas, yakni solat berjemaah. Tuan-tuan lebih arif. Ya, bukan tuan pengusi, tuan moderator kita boleh mencelah-celah nanti. Ada banyak hadis-hadis menceritakan bagaimana Nabi tegur orang tak pergi solat ini. Bagaimana ada orang buta pernah bertanya Nabi, ya, bahawa boleh tak diri dikecualikan daripada solat. Mula-mula Nabi kata boleh, tetapi Nabi sebut balik dengar tak azan, ya. Dia kata dengar, kalau dengar Nabi suruh datang juga. Kita biasa mendengar cerita-cerita bagaimana Nabi sampai ke peringkat seolah-olah nak membakar rumah orang yang tak pergi solat. Dan kita juga dengar bagaimana tuan-tuan sekalian, ya, dalam saat Nabi sakit, baginda masih solat. Baginda sangat uzur tuan sekalian, baginda masih lagi solat, ya, berjemaah. Sehinggalah baginda tak mampu nak menyebut bahawa solat berjemaah bukan benda kecil.
Sebab tu kalau masjid memfokus, jom kita buat kempen solat jemaah, sebenarnya kita sedang berkempen benda yang sangat fokus dan benda ni agenda yang besar. Ada kebaikan di sebalik agenda ini yang kita mungkin tak perasan, Allah yang Maha mengetahui. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah berlakulah proses transformasi memertabatkan umat setempat. Kami lakukan melalui platform Masjid Temeloh Jaya dan kami buat usaha ni pada hujung tahun 2015. Sebab tu kata gambar ni, masa nak mula tu masjid kami colour pink tu, sekarang colour pink. Ya, ni colour asal dia. Tapi kalau tengok gambar saya tunjuk sekarang ni, sebentar tadi, masjid kami di bawah tu dah warna putih dah. Itu sebahagian daripada perubahan-perubahan ya yang kami buat. Ya, tapi saya nak gambarkan bahawa bermula pada hujung tahun 2015 dan kami membina, ini warna putih masjid kami sekarang warna putih ya. Kami membina apa yang dikatakan pelan strategik dan hala tuju. Apabila saya sebut pelan strategik, jangan semua susah hati. Kadang-kadang saya pun tak suka dengan sekalian. Kita dah sibuk bekerja di pejabat ISO sebagai contoh ya. Kita dah bekerja di pejabat dengan melaksanakan agenda Kaizen, penambahbaikan berterusan ya. Dengan 5S, bagai-bagai apa, susun, sisik, bagai-bagai lah tuan sekalian. Berbagai-bagai pendekatan. Pelan strategi yang ceritalah. Tiba-tiba sampai ke masjid, kita buat lagi benda yang sama. Benda tadi dah pening kepala, sebagai AJK kita pula pening kepala sekali lagi ke masjid pula. Sebab itu saya ni hanya namakan sahaja pelan strategi dan ada tu. Tapi yang paling jelas sekali ialah saya nak gambarkan dalam topik ini bahawa masjid mesti dan Masjid Temeloh Jaya buat satu agenda khas untuk kita fokus. Ya. Satu agenda khas untuk kita fokus. Sebab bila kita nak ubah masjid banyak. Ada orang nak buat gelanggang futsal, ada orang nak buat koperasi, ada nak buat itu. Jadi akhirnya terlampau banyak, kita bimbang, kadang-kadang kita tak usik pun. Ya, usik sikit-sikit, akhirnya semua yang menjadi tak sempurna. Itu yang saya maksudkan ya. Anda boleh follow nama pelan strategi, atau anda boleh follow inilah 5 perkara utama yang kami nak buat ya. Dan berlakulah mesyuarat ahli jawatan kuasa. Satu saya nak sebut, peranan ahli-ahli jawatan kuasa sangat penting. Siapa yang jadi pengerusi atau ahli jawatan kuasa untuk kepentingan, dia bukan tempat dia. Ya, sebab dia bukan untuk kepentingan. Apatah lagi bukan untuk dapat gaji, untuk dapat duit. Yang kita dapat ialah memberikan masa kita begitu banyak untuk masjid ini. Saya berfikir siang dan malam. Ya, sebab itu saya sebut bahawa AJK mesti ada semangat, ada cita-cita dan mesti sanggup memberikan masa. Ya, untuk pembangunan masjid ini dan kita tak ada gaji ya. Inilah sebahagian daripada sesi mesyuarat, sumbang saran, berfikir untuk mendapatkan input dan output yang kita nak tolak ya. Dan ini rupa bentuk bilik mesyuarat kami. Pasal apa kita buat bilik mesyuarat yang cantik tuan sekalian? Ini benda kecil je supaya kita nampak hala tuju kita besar. Bayangkan tuan-tuan nak bincang benda besar, mesyuarat sambil bersela. Catatan pun tak sempurna. Ya, ini banyak berlaku tak sesuai tuan sekalian. Tapi bila kita pergi pada corporate company, pergi pada kedai-kedai yang besar, nampak dia punya tempat mesyuarat, tempat pembayaran, tempat itu serius. Dan bila tempat tu serius, orang berapa pun harga bayaran yang dikenakan, orang sanggup bagi. Maka sama dengan Masjid Temeloh Jaya, kami ubah semua ni, semua dibuat baru tuan sekalian. Kami ubah bilik mesyuarat ialah sebagai bilik untuk berfikir. Bilik untuk mencetus idea. Bilik untuk memikirkan konsep. Dapat idea, dapat cara fikir, dapat konsep. Inilah yang sebenarnya dibuat oleh kita selepas itu. Dan kalau kita tak mampu sekali atau kita dah berhenti, ianya boleh diteruskan oleh orang lain. Tapi dia dah jelas. Ya? Baik. Tuan-tuan, kami pun antaranya ialah mencipta logo masjid. Saya sebut ni memang asal, tak ada nak sorok pun sekalian. Pasal apa logo kami buat? Sebab logo ni ialah ibarat panji-panji.
dalam peperangan, ya, Nabi sentiasa ada pemegang panji-panji. Menunjukkan panji-panji ini penting, lambang semangat kita. Negara ada bendera, apa tak? Ada bendera. Lambang bendera tu kalau kita dengan lagu negara aku, bila suka-sukan suka Olimpik, tonton menangis ya. Yang tengok yang dengar tu. Pasal apa? Bendera kita dikebarkan. Maka sama dengan masjid kita tu sekalian, kami mencipta satu logo masjid yang ada nilai, antaranya ialah warna hijau, warna putih, ya, warna biru, menggambarkan gabungan antara Islamik, gabungan antara keterusan hati mereka yang mendukung, dan gabungan antara elemen profesional yang ada. Mana kita Islami asas, tapi kita mesti bergerak secara profesional dan kita mesti ada hati-hati yang ikhlas untuk mendukung wawasan ini. Ya, itu lebih kurang tuan sekalian. Dan kita mencipta satu tagline, yakni Masjid TJ, Masjid kita. Ya, Masjid TJ, Masjid kita. Pasal apa kita ada tagline tuan sekalian? Kerana sebelum ini masjid di mana-mana pun kadang-kadang orang hanya cari AJK sahaja. Yang lain tak berperanan sangat sebab dikata ini bukan masjid kami, masjid AJK. Ada masalah sampah pun dirujuk pada pengurusi. Ada masalah kipas tak tutup pun dirujuk pada AJK. Ada masalah apa-apa pun semua dirujuk balik pada jawatan kuasa. Tak mampu kita. Tapi bila kami tukar kepada strategi tagline Masjid TJ, Masjid kita, Masya Allah, kesannya begitu besar tuan sekalian. Hari ini mereka merasakan masjid ini masjid mereka. Masjid kami ni kalau sebelum PKP dulu tuan sekalian, sehari lebih kurang 2,000 lebih orang datang daripada maghrib ya, sampai ke isyak pergi balik 2,000 lah lebih kurang, 2,000 lebih. 500, 600 salat subuh, balik ke Zuhur ada 500, asar, maghrib isyak ada 600. Jadi total dia, total sekali ada lebih kurang 2,000 sehari. Tapi nak cari sampah sehelai pun susah. Pasal apa? Manusia, rakan-rakan jemaah yang nampak ada sampah, sama ada mereka ambil ataupun mereka beritahu yang buang sampah tadi untuk ambil. Jadi akhirnya masjid ini dipunyai oleh semua orang, ya, dan mereka merasakan ini adalah masjid mereka. Baik, ini sebahagian daripada ahli jawatan kuasa kami sekalian, dan ini adalah sebahagian daripada imam dan juga pegawai masjid kami. Dan saya selalu sebut bahawa antara elemen penting dalam pembangunan masjid ialah mesti berlaku satu hubungan sinergi antara jawatan kuasa dan pegawai, kerana mereka ni dipastikan membawa arah tuju yang sama. Ya, baik. Ada saya dah jalan lebih kurang setengah jam tuan sekalian dalam mukadimah pendahuluan permulaan agenda perubahan masjid ini, dan saya harap insya-Allah kita dapat memahami supaya sebelum saya masuk pendetailannya. Setakat ni ada tak apa-apa nak respon? Cik Muzani ada apa-apa tak? Cik Muzani ada apa-apa tak nak respon ke apa-apa? Halo? Setakat ni ada tak apa-apa? Saya tak dapat feedback lah. Ada tak nak respon apa-apa tuan-tuan sekalian? Ataupun saya tak dengar sekejap. Bagi saya seminit je dah. Break 1 minit sekejap.
Baik. Kita sambung ya, insyaAllah. Cik Mozani, boleh respon sikit tak? Ya, Datuk. Boleh ya? Boleh. Boleh, okey, insyaAllah. Bolehlah kalau nak ganggu sikit tak apa, tak ada masalah. Takut tertidur pula sekarang. Setakat ni boleh faham ya? Rekan-rekan yang lain Okey. boleh faham? Jelas. Boleh ya? InsyaAllah. Baik. Boleh saya sambung? Boleh, Datuk. Boleh Boleh. saya sambung ya? Okey. Jadi dalam pelan strategi 5 tahun ini, sekali lagi saya harap jangan kita bimbang ya, jangan kita rasa susah hati sebab istilah Allah kena buat pula pelan strategi. Saya punya pendekatan yang mudah. Saya tak nak orang susah dengan teknikal. Ya, saya tak nak orang susah dengan teknikal menyebabkan akhir kita tak boleh buat benda mudah. Dan orang susah nak duplicate. Kalau tuan-tuan nak namakan bukan pelan strategi pun tak apa. Apa agenda besar kami? Contoh ya. Tapi kami ni kebetulan menggunakan nama pelan strategi. Jadi bila pelan strategi adalah dipanggil strategi outcome dia ya. Benda yang kita nak buat. Kami ada 6 benda ya. Yang ni kami buat sungguh-sungguh. Jadi dalam fokus kami 5 tahun inilah sebenarnya. Yang pertama agenda kami adalah meramaikan kehadiran solat berjemaah. It is a very clear direction. It is a very clear agenda. Ya, nombor 1. Bagaimana? Kita bincang. Nombor 2. Membina budaya ilmu. Ya, membina budaya ilmu. Agenda nombor 2. Bagaimana? Ini yang kita nak buat. Agenda nombor 3. Merapatkan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana? Itu cerita lain. Sebut dulu. Saya dah sebut tadi kan. Solat jemaah dia tak ramai. Program ilmu dia tak ramai. Masyarakat ialah dengan parti politik ya, dan sebagainya menyebabkan kita tak rapat. Jadi kami jadikan agenda nombor 3 sebagai agenda utama. Nombor 4. Budaya infak dan sedekah. Ya. Kita semua tahu tuan-tuan sekalian bahawa infak sedekah ni menyumbang kepada pahala yang kekal. Masya Allah. Pahala dia sangat besar. Tapi ramai orang tak tahu sebenarnya. Jadi kami jadikan ini sebagai agenda dia. Ya. Nombor 5. Kebersihan, kecantikan dan prasarana. Ya. Kami akur tentang fitrah manusia. Manusia pasti suka bersih. Manusia pasti suka cantik. Dan juga kadang-kadang kita sedih prasarana. Ambil prasarana masjid yang paling asas. Maaf ya, kadang-kadang saya pergi ke masjid, isteri saya ikut bila saya buat kuliah maghrib ya. Lepas tu, lepas isyak, bukan dia komplain, dia beri pandangan. Kadang-kadang lepas isyak tu keluar, dia minta izin untuk singgah sekejap dekat toilet, dekat dengan petrol pump ke. Bila saya kenapa tak pergi toilet tadi? Dia kata, takut. Gelap je tempat tu. Ya, masjid toilet tu gelap. Jadi, contoh, itu antara sebahagian daripada pandangan daripada pengguna. Sebab tu kami letakkan bersih, cantik, prasarana ni sebagai benda penting. Dan yang keenam tuan sekalian ialah pembangunan kafa dan remaja. Sebab kita tahu bahawa tak ada sudahnya kadang-kadang menjadi satu image masjid ni orang tua-tua, orang pencen, ya, orang dah tak ada apa baru ke masjid. Sedangkan dalam tempat tinggal kita tu ramainya anak-anak muda, anak-anak remaja, tapi nak dapat dia bukan senang. Bagaimana? Dapatkan dia dulu sebagai agenda kita. Itu baru kita bincang. Jadi inilah tuan-tuan sekalian, 6 perkara yang kami buat, yang kami lakukan sungguh-sungguh dalam tempoh 5 tahun. InsyaAllah dalam seminar ini kita cuba lihat secara ringkas satu persatu. Dan apa yang saya cerita ni tidak perfect. Sebab kami dulu tak ada satu rujukan yang baik, try and error. Tapi saya yakin tuan-tuan depan saya ni akan buat benda yang jauh lebih baik daripada apa yang kami dah lakukan. Baik. Keadaan hari ini. Tuan-tuan sekalian, apa yang Masjid TJ dah capai hari ini sebenarnya
sangat-sangat memeranjakkan. Saya pun tak sangka sebenarnya, tak sangka pencapaian itu. Dan bila saya tak sangka gitu, sekarang saya sangat bersemangat untuk beritahu rakan-rakan, buatlah satu, baru tuan-tuan juga nanti akan tak sangka. Masya Allah. Tak sangka ya tempat kita dulu ada 2-3 sah, hari ni dah penuh ya. Dia akan berlaku begitu. Dia tak sangka lah, masjid kita cantik sungguh. Dulu tak macam dia tak sangka keadaan hari ni. Dan sebab itulah tuan saya, bila 1-2 masjid ini buat, dia menjadi topik perbincangan. Ya. Ini sebahagian daripada wacana-wacana forum yang saya menyertai tuan sekalian. Semua orang sebenarnya sekarang sudah berminat dengan masjid. Penting. Ini saham kita. Ini daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, tuan sekalian, ya. Satu forum tentang institusi masjid pasca COVID-19 dulu. Ramai yang sebut masjid dah makin kurang balik orang datang, ya. Kita bincang macam mana. Ini ialah program saya yang berlaku itu especially di Selangor, Kuala Lumpur. Di atas tu wacana tadi, termasuk siri-siri di TV9, ya. Termasuk juga dalam siaran Tanyalah Ustaz, ya, yang masih menyebut Ramadan, Tarawih di rumah semua tu. Kemudian saya juga dijemput dalam rancangan 1 jam live dalam sesi Inspirasiku, Radio IKIM. Semua saya ni minta maaf, bukan saya nak cerita saya tu. Tapi saya nak cerita bahawa masjid ini sudah menjadi satu topik perbincangan awam. It is not easy, ya. Nak jadikan satu benda tu dia ambil oleh stesen televisyen ke atau platform badan-badan yang hebat, nak bincang topik masjid kalau tak ada pengikut, kalau tak ada follower. Bermakna sekarang sekalian, usaha-usaha yang kita dah buat sikit-sikit ni telah menggerakkan masyarakat ke arah meminati masjid, ya. Jadi insya-Allah saya harap sangat makin banyak masjid-masjid yang hebat, makin banyak masjid-masjid yang menepati aspirasi ini. Dan akhirnya masyarakat merasakan keseronokan bagi berada dalam sekeliling masjid tersebut. Baik, tuan-tuan sekalian, fokus nombor 1. Ya, fokus. Tadi ada 6 fokus, ya. Jadi sekarang kita pergi kepada fokus nombor 1. Apa dia fokus nombor 1? Meramaikan kehadiran solat berjemaah. Tuan-tuan, boleh tak saya nak dapatkan sedikit feedback daripada moderator dan juga daripada peserta yang ada pada pagi ini? Boleh unmute sekejap, ya. Tentang kehadiran solat berjemaah di masjid ataupun di surau-surau tempat kalian. Saya nak dapat sedikit maklum balas. Silakan. Okey, tak apa, saya mula dulu, tak apa Doktor. Baik. Okay. Saya di surau kampung lah, surau kampung. Kalau ikutkan di kampung dia ada 200 keluarga. 200 keluarga, maknanya average 200 buah rumah lah, kalau ikutkan secara mudahnya 200 buah rumah lah. Tapi okey, kalau ikut jemaah tu memang boleh kata tak ramai lah, kerana saya rasa subuh sekitar dalam 20, maghrib dengan isyak pergilah dalam 30 ke 40, macam tu. Kalau di tempat saya lah. Dan walaupun kita sebenarnya dalam tempoh 5 tahun ni kita cuba buat macam-macam inisiatif juga, tapi setakat mungkin ada lacking kat mana kena tengok balik. Tapi daya lah, apa tu nak ke minda kata orang kampung ni untuk meramaikan solat berjemaah tu lah. Bila Tuan Muzani sebut inisiatif tadi, tak apa, kita ni bincang, bincang nak one way. Boleh tak share sedikit apa setakat inisiatif yang sudah dibuat? Saya nak tengok sikit dia punya bentuk inisiatif tu. Antaranya satu, kita bahagikan kepada 3 komponen lah kalau di surau saya ni lah. Satu, aspek pembangunan, yang kedua aspek pengimarahan, dan yang ketiga aspek kebajikan.
kita pecahkan. Contoh macam yang kita Masjid Tamatul Jaya buat juga lah. Maknanya kita cuba nak pastikan kita punya fasiliti, tapi sebab ni surau dia kecil sikit lah. Tapi at least kita cuba nak fasiliti tu satu fasiliti yang terbaik yang ada, walaupun mungkin tak menyeluruh, tapi setakat yang ada tu terbaik. Contoh PA system mesti PA system yang terbaik. And then kalau kapet dengan kapet kalau boleh kapet yang selesa kat dalam, aircon yang terbaik, contohnya tu. Itu dari segi aspek pembangunan lah. Kemudian dari aspek pengimarahan, kita pernah buat kuliah tu memang ada, kuliah bekalan mingguan, kuliah jemputan, forum perempuan. Kadang ada saya mute yang participant. Okey. Ya. Okey, baik. Okey, terima kasih ya. Sedikit feedback, saya nak juga feedback ni. Jadi yang peserta kita tekan unmute dia, mute tu supaya tak dengar semua belakang. Ke ada peserta nak bagi feedback? Ada peserta bagi feedback? Silakan. Bak kehadiran solat Jumaat dulu. Cepat peserta tempat tuan-tuan. Larai ni. Ayolah orang-orang yang hadir tak apa. Tak dia nak ni kalau buat yang tu. Okey, tak masalah. Takut ada benda yang saya kena check. Ada feedback daripada peserta bahagian ini dulu. Bahagian kehadiran orang solat jemaah di tempat tuan-tuan. Macam mana saya nak tahu lebih kurang sebelum saya kita. Boleh ya, peserta-peserta sebab ada di kalangan peserta ni memang AJK lah. AJK masjid. Memang ada di kalangan AJK masjid. Mungkin boleh bagi cerita sikit tempat masing-masing. Cik Kamarudin ke Cik Hafiz? Silakan Cik Kamarudin, Cik Hafiz. Ramai orang datang. Bahasa mudah dia ramai orang datang tempat tuan-tuan. Share sikit tempat sendiri. Mana tahu dah ramai budak belaka, tak ada masalah, cepat habis kita seminar kita. Tempat kami ramai dah, penuh lah belakang hari-hari contoh. Ke dia tak tekan speaker ke apa ke? Sekejap saya try unmute semualah. Okey, unmute semua dulu. Okey. Siapa nak cakap boleh je. Saya dah allow unmute. Saya tadi lupa. Okey. Bagi doktor dengar sikit saya doktor cakap seorang. Okey, ada feedback tak? Kehadiran tempat tuan-tuan. Okey. Tak apa. Segar apa doktor boleh teruskan. Saya teruskan dulu ya. Saya teruskan dulu insya-Allah. Baik, saya fokus lebih pada ini dulu. Yang nanti yang lebih tu yang 5 tu saya pergi laju ya. Baik. Bagaimana kami memulakan dulu? Tadi saya tanya Mozani, saya tanya tadi strategi ya. Ini dipanggil strategi. Bagaimana agenda kami nak ramaikan orang solat berjemaah tadi. Baik. Ini gambar ya. Ini gambar, kalau tuan-tuan perasan gambar ni, jadi ditulis sasaran kami ataupun KPI, Key Performance Indicator, bila tahun 2016. Bawah tu, cuba tengok bawah slide tu. 10 saf untuk solat maghrib dan isyak. Maknanya, saya cerita ni tuan-tuan sungguh-sungguh daripada hati saya ya. Nak buat kerja meramaikan orang datang ni susah. Kena bersungguh-sungguh. Kena macam pejabat juga, ada sasaran. Ya, ada gerak kerja khas, capai tidak sasaran tersebut. Kalau tuan-tuan masih ingat tadi, kami bermula daripada 3 ke 4 saf solat maghrib isyak ni. Tapi kami menyasarkan berapa hari ni? 10. Maknanya kita ada homework, kita ada agenda untuk kita capai.
Jadi agenda ni kita kongsikan dengan semua jemaah masjid, bukan pengusi saja, tak mampu lah pengusi nak cari 6 sah lagi macam mana ya. Tapi kita balikkan pada jemaah bersama-sama agar ini menjadi agenda jemaah. Yang cari 6 sah lagi agar sampai ke 10 sah untuk solat maghrib dan isyak. Sebagai gambaran sikit, kalau dalam konteks Masjid Tebeloh Jaya, dalam ruang utama, ruang perdana tu, kalau 10 saf itu, tuan-tuan sekalian, kalau 10 saf itu dia tak penuh lagi, sebab kalau penuh dia 13 saf. Ya, 13 saf. Jadi kami sasarkan 10 saf dulu. Baik. Apa yang kami buat? Ini antaranya. Tuan-tuan, saya lampirkan beberapa ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Inilah sandaran kita sebenarnya, apa yang kita nak buat kerja ni. Dan saya cerita pada pagi ni rahsia tuan sekalian, sebenarnya hadis-hadis yang menarik, yang indah ni, ramai orang tak tahu, ataupun sebahagiannya tahu, tapi hanya tahu sepintas lalu. Sebaliknya tak diberikan penekanan sungguh-sungguh pada mereka. Contoh hari ini ya, langkah untuk mengambil vaksin. Semua orang tahu vaksin. Orang tahu vaksin daripada kita kecil lah kita kena vaksin, doktor semua ya. Tapi hari ni apa kerajaan buat? Beritahu betapa pentingnya vaksin untuk mencegah COVID-19. Keluar dalam televisyen setiap hari, keluar balik dalam ruang-ruang, dalam sesi forum di televisyen, apa itu vaksin, bagaimana peranan dia menyebab akhirnya masyarakat tahu ya. Masyarakat tahu apa itu vaksin. Ambil tu nombor dua. Lepas tu mereka faham dan mereka mungkin daftar ambil dan sebab diberitahu secara bersungguh-sungguh dan orang mula daftar. Maka samalah tuan sekalian. Sebenarnya Nabi banyak beritahu tentang kelebihan solat berjemaah ni. Tapi rata-rata orang tak tahu sebenarnya. Sebab saya bercakap dalam IKIM ini saya beritahu bahawa isunya ramai orang tak tahu. Mari kita tengok satu persatu. Terjemahan hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Nabi SAW. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya dan berjalan menuju ke rumah Allah, yakni masjid, untuk solat fardu. Jelas ya? Siapa ambil sembahyang di rumah dia, pergi ke masjid. Apa Nabi sebut? Maka kedua langkahnya akan menghapuskan dosa. Dan langkah kedua akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, bila kita hurai dan renung pada ni, rupa ini satu hadiah betul. Tuan-tuan, Dr. Abdullah ni, Haji Abdullah ni, manusia kerdil, hidup penuh dengan dosa. Dosa kita ni. Dosa mata, dosa telinga, ya. Dosa tanggungjawab, berbagai benda lah dosa. Banyak, ya. Tetapi rupanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tahu kelemahan hamba-hamba dia ni. Dengar je azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun meninggalkan kerja kita, meninggalkan tempat tidur kita, ambil wuduk. Ya, ambil wuduk, start motor, start kereta, jalan kaki, pergi ke masjid tempat kita, surau tempat kita. Allah, Nabi dah janji dalam perjalanan kita tuan sekalian, Allah gugurkan semua dosa kita pada hari itu. Seronok tak? Seronok. Ini yang kita kena faham tuan sekalian. Dan kita kena faham bahawa di sana nanti kita akan diberikan satu buku, ya, kita akan diberi satu buku yang menggariskan catatan amal kita. Bayangkan dalam buku itu penuh dengan warna-warna merah. Dosa-dosa kita disenaraikan. Malu kita nak jumpa Tuhan. Ya, di mana nak sorok muka kita. Tapi orang yang menuju ke rumah Allah ni rupanya warna-warna merah itu dipadamkan. Nampak tak? Satu. Dan yang kedua, akan ditinggikan darjat orang yang sering melazimi ke masjid ini. Darjat ini, Masya Allah, tuan sekalian, bagai-bagai tafsiran lah. Antaranya atas muka bumi lagi, darjat ahli masjid ini ditinggikan. Anak-anak yang menjadi ya, rumah tangga yang sejahtera, berkekalan, elok. Tak ada anak-anak terjun dalam dada, dalam benda.
rezeki yang melempar ruah. Tuan-tuan, kalau Masjid Taman Terulang Jaya ni, saya tengok betul. So, saya dah 60 tahun ni, tuan sekalian. Allah, ahli-ahli masjid ini, dia dilihat latar belakang keluarga berjaya semua. Masya Allah, berjaya. Rezekinya elok, ya, anak-anaknya menjadi, image-nya baik. Daripada mana? Darjat dia, ahli masjid ni. Tapi darjat yang paling besar, sudah pasti tuan sekalian, apa? Yakni kita akan diberikan kita akan diberikan syurga oleh Allah SWT sekaligus meninggikan darjat kita jika dibandingkan dengan orang lain. Ini hadiah yang pertama kepada ahli masjid. Ini yang kita kena beritahu masyarakat. Tak beritahu macam mana, saya akan cerita nanti, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, pada tahun 2017, tadi saya kata mula awal 2016 ya, 2017 sasaran 10 saf dicapai. Apa tak? Setahun lebih buat kerja ni. Bukannya lancar hari Jumaat hari ni, minggu depan penuh. Tak. Ya? Cabaran, tuan-tuan sekalian. Mungkin pengalaman kami tak ada. Tuan-tuan mungkin boleh buat lebih baik. AJK yang ada hari ni buat lebih baik. Tuan-tuan perasan tak? Kalau gambar ni, cuba tengok betul-betul gambar tuan sekalian. Daripada saf yang pertama, 2, 3, tuan-tuan perasan tak? Belakang tu ada tiang. Ya? Ada tiang belah kiri tu. Belah kiri tu ada tiang warna putih. Sebenar dulu, kami memang letak satu stiker. Dia tulis kat tiang tu 10. Angka 10. Tiang belah kiri satu, tiang belah kanan satu. Ya, dia ada tulis angka 10. Maknanya jemaah memang lepas beri salam tengok di mana kedudukan jemaah lain. Mungkin ada sah yang ke-6. Sah yang ke-7 bertambah sikit-sikit. Kita nak capai sampai sah ke-10 tu. Tapi alhamdulillah 2017 sasaran 10 sah ini dicapai. Baik, ambil hadis yang kedua. Ini untuk kita yang hadir pagi ini. Yang hadir pada pagi ini biar kita ada satu semangat. Allah, untungnya aku jadi ahli masjid. Apa dia Nabi sebut? Golongan yang dinaungi di padang mahsyar. Tuan-tuan, padang mahsyar ni teruk. Ya? Padang mahsyar ni sangat dahsyat. Cuba tengok tuan sekalian. Ya? Di mana padang mahsyar? Kita ni, hidup kita akan melalui banyak stesen. Lot of station to stop. Ya? Bermula pada alam roh. Kita dah selesai. Dan ketika alam roh kita pernah berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua orang Islam ketika alam roh dia mengaku bahawa Tuhan satu. Ya, lepas itu masuk dalam alam kandungan. Sebab tu dalam perut ibu kita, rahim ibu kita tuan sekalian, ya, ada kesan parut ketika mereka melahirkan kita. Besar pada nama ibu ni. Lepas tu lahir masuk alam dunia. Dan sekarang tuan sekalian kita berada dalam alam dunia. Pendek je alam, 3 alam ni. Tuan sekalian roh, kandungan, dunia habis. Dan Nabi pula dah sebut umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Hebat pun kita tu 90 tahun, 100 tahun. Betul tak ada hebat dah. Ya? Kalau ada umur pun lagi 100 lebih, tak hebat dah. Tak ada siapa dah nak kahwin dengan kita tu sekarang dah tua. Ya? Tak ada apa dah, makan pun dah tak macam dulu. Tak ada mana dah. Senang cerita 60-70 tahun tu lah ialah klimat kehidupan kita. Lepas tu kita akan berakhir dan masuk pada alam yang ketiga dipanggil alam kubur. Lepas tu alam kehancuran. Kiamat habis semua. Lepas tu hari kebangkitan. Yang kita dibangkitkan kembali. Tuan-tuan kita ambil 3 stesen bagi faham ya. Daripada kubur sampailah kiamat. Sampailah dibangkit. Tak tahu tuan sekarang berapa ratus ribu tahun. Tak tahu. Sedangkan hidup dunia baru 60-70 tahun. Lepas tu tuan sekalian bila kita bangkit. Cuba tengok sama-sama graf tu ya. Perjalanan ni. Kita berjalanlah menuju kepada mahsyar. Tuan-tuan digambarkan berjalan kepada mahsyar ni pun tuan sekalian. Masya Allah. Perjalanan yang memakan masa ratus-ratus ribu tahun. Tak kenal dah antara satu sama lain. Walaupun digambarkan kita mungkin nampak orang yang kita kenal di dunia dulu. Tapi tak ada lagi dah keinginan untuk menegur. Sebab masing-masing sibuk dengan bagaimana nak selesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Himpunan di padang mahsyar begitu dahsyat tuan sekalian. Ya? Hadis mengatakan matahari berada sejengkal daripada kepala. Ada yang berenang dalam lautan nanah, darah, bagai-bagai. Ada yang berjalan dalam keadaan kaki dirantai, kepala diterbalik. Bagai-bagai kedahsyatan pada mahsyar. Sebelum tuan sekalian,
nak pergi ke tempat-tempat syafaat, hisap sampailah yang lain-lain tu. Tapi dalam himpunan yang dahsyat daripada masyar ni, tiba-tiba Nabi beri berita gembira, ada 7 golongan yang akan berada dalam naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Bahasa mudah tuan sekalian, masa orang tengah berkecamuk daripada masyar tu tuan sekalian, ada 7 orang jadi VVIP. Dapat air condition, dapat kereta hal, ya, tenang setenang-tenangnya. Ini yang kita nak tuan sekalian. Ini yang kita kena cerita dekat jemaah. Ini yang kita kena beri penekanan sungguh-sungguh, ulang-ulang bagi dia faham. Jangan untuk kita sahaja. Bagi dia faham. Dah faham baru dia nak. Macam vaksin tadi. Semua orang tak nak asalnya. Tapi akhirnya faham. TV keluar, artis bercakap, pemain bola sepak bercakap, pemain badminton bercakap, akhir baru orang nak. Macam hadis ini, kita kena terang beritahu orang. Bahkan nak beritahu, saya tunjukkan. Siapa dia yang 7 golongan? Saya ambil satu je untuk pagi ni, sesuai dengan seminar kita, yakni lelaki yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Terpaut ke masjid. Apa maksud terpaut ke masjid? Sudah pasti melazimi solat berjemaah. Baca Quran dalam dia, bagai-bagailah. Zuhur je tengah mesyuarat, bunyi azan, pergi ke masjid. Asar je masih pergi ke masjid. Maghrib bertungguh lumah nak balik juga, nak sampai ke rumah nak mandi, nak pergi ke masjid. Duduk sampai isyak. Subuh kunci jam, takut tak bangun. Hati sentiasa ke masjid. Besar. Tuan-tuan ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadiah kepada golongan yang sentiasa datang ke masjid, yakni akan diberikan satu naungan lindung khas ketika berada di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Sekali lagi saya tunjuk gambar 2017 sasaran 10 saf kami dicapai dah mula. Ini ialah ruang yang paling belakang, ya. Dan melempah dah lebih daripada 10 saf dah. Dan inilah suasana dia, ramai, sentiasa penuh, seronok tuan sekalian, ya. Dan begitu juga bila tempias, wave atau gelombang ini berlaku, ia bukan saja dinikmati gelombang ini disokong oleh muslimin, tetapi juga para muslimat juga memberikan dukungan dan sokongan yang sama untuk mendapat faedah dan keseronokan daripada ramainya orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Setelah tuan-tuan sekalian, setelah Maghrib dan Isyak selesai, orang datang. Ramai, ya. Ramai. Berapa dah? Berapa 10 dah. Ramai. Barulah kami berani melaksanakan agenda solat subuh pula. Kami dulu tak berani sebab kita kami try and error dulu. Tapi sekarang tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan nak buat satu agenda boleh terus agenda solat subuh berjemaah. Boleh. Kami dulu tak berani, ya, takut orang tak datang. Tapi daripada pengalaman saya, boleh terus buat solat subuh berjemaah. Bila subuh ramai, otomatik Isyak semua itu akan jadi ramai. Baik. Kami lancarkan agenda solat subuh berjemaah pada tahun 2018. Ya, 2018, dan dengan menggantung banner-banner dan spanduk di beberapa sudut yang orang nampak dalam perjalanan dalam kawasan Temerloh Jaya ni. Apa antara banner tuan-tuan buat? Azam 2018. Mulakan hari kita dengan solat subuh berjemaah. Masjid TJ, masjid kita. Ini contoh banner. Banner apa? Well design. Ini saya beritahu benda kecil ni. Minta maaf saya sebut benda kecil-kecil ni. Bukan banner sembarangan dengan penuh tulisan-tulisan yang orang tak boleh baca, ya. Banner macam buku penuh dengan perkataan yang orang tak boleh baca. Kami jelas, Azam 2018. Orang terkejut, apa dia? Oh, mulakan hari kita dengan solat subuh berjemaah. Sekurang-kurangnya, mereka yang tak ke masjid pun tercetus. Oh, pasti ada buat agenda solat subuh. Mungkin dia tak datang. Tetapi cukup dengan dia membaca banner tersebut, ada sedikit sebanyak tersentuh dalam hati dia. Tuan-tuan, ini gambar imam. Ya, ini gambar imam. Pasal apa saya masuk gambar imam? Sebab saya dah sebut tadi, antara jawatan kuasa dan imam pegawai Bilal, dia tidak terpisah. Dia ibarat aur dengan tebing.
Apa maknanya kalau kita melancarkan gerak kerja solat berjemaah tapi imam bacaan dia tak bagus, ya? Atau bacaan dia mungkin minta maaf terlalu panjang untuk para remaja, ya? Jadi semua ni saling bekerjasama. Ya, imam dia melengkapkan agenda ahli jawatan kuasa. Baca dia bagus, baca dia menarik, mungkin wirid dia tak terlalu panjang. Semuanya menyebabkan sederhana dan orang seronok untuk bertandang ke rumah Allah. Ini penting, ya. Baik, mari kita lihat kesan solat subuh ni. Bagaimana kami buat? Sama juga tuan sekalian. Inilah yang kami hidangkan. Inilah yang kami beri sebenarnya pada jemaah. Antaranya terjemahan hadis Imam Muslim dari Utsman ibn Affan. Barang siapa yang solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah bersolat setengah daripada malam. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan Dr. Abdullah yang paling lemah sekali dalam kumpulan ini. Tak mampu nak bangun setengah daripada malam. Setengah tu maksud daripada pukul 8 sampailah pukul 1 pagi. Tak berhenti-berhenti solat dan baca Quran. Setengah daripada malam. Tak mampu. Tapi rupanya Allah bantu. Siapa? Orang yang solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah bersolat setengah daripada malam. Allah, untungnya orang datang solat isyak berjemaah ni. Dan Nabi sebut lagi, barang siapa yang solat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat malam sepenuhnya. Masya Allah. Manusia ni tak mampu nak buat. Ya, tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi buat hingga bengkak-bengkak kaki. Ya, sepanjang malam Nabi qiyam, tuan sekalian. Kita tak mampu, saya tak mampu pastinya. Hadis riwayat Muslim, ya. Tapi Allah tahu kelemahan Abdullah. Yakni, tolong datang solat isyak berjemaah, sambung pula besok solat subuh berjemaah. Pahalanya macam anda sembahyang sepanjang malam. Nak tak tuan-tuan sekalian saya tanya? Nak tak pahala ni? Tuan-tuan saya tanya sekarang, nak tak pahala ni? Pahala untuk kita jadikan sebagai bekalan kita di sana nanti, nak tak? Pasti kita nak. Untuk nak pahala sembahyang malam ni macam mana tuan sekalian? Sembahyang malam biasa buatlah. Tapi jangan tinggal untuk melazimi dua waktu ni, isyak dan juga subuh. Sebab tu tuan sekalian, tempat kami yang paling ramai orang ialah waktu isyak dan juga pada waktu subuh. Baik. Satu lagi hadis. 2 rakaat. Ya, ada panggil telefon. Assalamualaikum. Bilal, sikit lagi saya hantar. Sikit lagi saya hantar, ya. Okay. Baik. 2 rakaat hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. 2 rakaat solat sunat subuh. Sorry, tertinggal tuan sekalian. 2 solat sunat fajar, ya. Mana lepas azan tu, la ilaha illallah. Mula bila sebut, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita bangun. Allahu akbar. Yang mana niat hati kita saja aku sembahyang solat sunat subuh. 2 rakaat lillahi ta'ala. Apa ganjaran pahala tuan sekalian? Dari Aisyah, ya, Nabi sebut 2 rakaat solat sunat subuh atau fajar ini nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, masjid kami di Taman Temeloh Jaya ni, kalau sebelum arahan perintah PKP dulu, setiap minggu tuan sekalian ada 200 ke 300 orang pelawat datang. Memang 200. Homestay memang penuh di sini. Kedai-kedai ikan patin hidup tuan sekalian. Mereka nak datang sambil makan ikan patin. Tapi bila mereka sampai, biasanya mereka sampai sebelum subuh. Sebab agenda mereka nak rasa solat subuh ramai-ramai di Masjid TJ ni. Ini biasa berlaku. Dan apa feedback saya dapat? Satu je. Setiap kumpulan, dia kata, doktor, kami terperanjat sungguh dan rasa terharu. Masjid TJ ni bukan saja ramai solat subuh. Tapi masa kami sampai awal tadi, orang dah penuh dah. Sebelum subuh.
Nampak? Hasil kefahaman. Pasal apa tuan sekalian? Mereka nak datang sempat bersama dengan muazzin. Jadi lepas azan mereka tu solat sunat. Jadi bila solat sunat sambung terus dengan solat subuh sebenar nanti. Jadi dia nak rebut pahala ni. Dan pengajaran pasti pada hadis ini, kalaulah solat sunat pun pahalanya nilai lebih baik dari dunia dan isi dia, yang tarah dia wajib, bayangkan pahala solat subuh tu sendiri yang hukum dia wajib. Tak terkatalah kita dia punya kehebatan ganjaran dia, Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang-orang munafik berbanding solat isyak dan solat subuh. Nampak, dua lagi waktu. Isyak dan subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan keduanya, pastilah mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis sahih, terjemahan dia, riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, there is a secret dalam solat isyak dan subuh ni. Mana Nabi sebut kalau tahu, orang ni akan datang. Merangkak pun sanggup. Hari ni tuan-tuan kita dah tahu. Kita dah melazimi untung kita. Kita akan dapat ganjaran yang kita tak tahu apa benar sebenarnya yang Allah nak beri. Kita hanya perlu tunggu bila kita memerlukan bekalan ini di waktu daripada masyar dan berlaku suratan amal satu hari nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, inilah gambarannya hari ini. Ya, ramai penuh. Ini sebelum Covid dulu, tuan-tuan sekalian, ramai yang hadir penuh isyak subuh ni. Dan saya share sedikit ni sebab saya ada 10 suku. Bagaimana kami sampaikan benda-benda tadi. Ada 3 platform yang kami guna. Nah, ini saya boleh share sikit ya. Nanti tuan-tuan tanya nak sampai ke hadis tadi macam mana. Yang pertama, melalui siri-siri kuliah maghrib, kuliah subuh yang kita buat itu, mana-mana penceramah, kita minta diselitkan agenda ini. Agar yang sampai tu faham bahawa mereka datang ni sebenarnya sangat untung. Ya, dia bagi significance, dia bagi makna pada kehadiran dia dan minta dipesan pada dia bahawa kongsilah nikmat ini dengan orang lain. Satu, mana menggunakan tenaga-tenaga pengajar yang datang tu. Ya, juga dia tak ubah tajuk dia, cuma the last 10 minit tu dia berkongsi agenda masjid ini. Satu. Yang kedua, tuan-tuan biasa tahu ya, dalam masjid kita hari yang paling ramai orang datang hari apa? Sudah pasti hari Jumaat ya. Hari Jumaat semua orang datang. Cuma sayang kadang-kadang kita tak gunakan peluang tu. Sebab tu kami selalu buat sebelum khatib dipanggil. Kita ada ruang sekejap kan lepas azan tu. Jadi biasanya kami buat pengumuman yang ringkas. Ringkas je lah, bukannya panjang-panjang ya. Pengumuman demi pengumuman setiap minggu. Menyatakan kempen tadi. Tuan-tuan, masjid kita sedang melaksanakan agenda untuk mengajak tuan-tuan semua datang solat berjemaah, khususnya isyak dan subuh. Saya merayu tuan-tuan datanglah, penuh ke tempat kita ni. Tuan-tuan tahu tak Nabi pernah sebut, bapak-bapak cukup. Kita bagi peringatan. Lepas itu, khutbah kita juga sama tuan sekalian. Khutbah kita semua ikut teks. Ya, tak ada masalah. Semua kita ikut teks. Ya, 100% kita follow. Cuma sekali-sekala lah, sekali-sekala di ujung tu untuk seminit, khatib juga berpesan. Tuan-tuan, marilah kita datang beramai-ramai ke rumah Allah ini. Hidupkan tempat kita ini. Lebih localized ya, punya ajakan. Ya. 2, 3. Yang keempat, tuan sekalian, ialah kita membuat satu, apa yang dipanggil, buletin masjid. Buletin ni cantik tuan sekalian. Dia ada 4 muka surat, A4, A3 di tak bawa pula ni, tinggal kat luar ya. Buletin ni memasukkan semua maklumat tadi, gambar-gambar masjid, gambar-gambar aktiviti dan hadis-hadis yang sebutkan tadi. Dan buletin ini diedarkan daripada rumah ke rumah. Dan oleh kerana kami buat cantik supaya mereka baca dan mereka simpan. Juga insya-Allah mungkin tersentuh hati-hati mereka sikit-sikit. Dan yang kelima, dia dibantu oleh 5 program lain nanti yang saya akan sentuh secara pantas. 5 program lain nanti akan membantu untuk menjayakan program nombor 1. Program nombor 1 ni, dan di samping kita menggalakkan ahli-ahli jemaah melaksanakan tanggungjawab individu. Dia sendiri ajak anak dia, ya, isteri dia, rakan dia, jiran dia datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini sebahagian daripada
gerakan akhbar, ya, masjid termeriah di Malaysia, ya, terus sekalian. Ini juga dalam tentang akhbar, Masjid Temuruh Jaya lebih 600 jemaah tunai solat subuh setiap hari. Ini sebagai gambar yang terakhir untuk poin nombor 1 ni tuan sekalian yang kita nak capai. Setelah solat ini telah kita lazimi, ya. Solat ini dah jadi budaya, dia dah jadi makanan kita tuan sekalian. Kita sangat yakin Allah akan mengakhiri kehidupan kita nanti sebagaimana budaya hidup kita. Orang yang hari-hari main judi, kemungkinan mati dia gitu juga, ya. Orang yang hari-hari benda baik, akhirnya dia akan mati dengan benda baik itu juga. Orang yang hari-hari solat berjemaah tuan sekalian, insya-Allah mati dia pun mungkin dengan solat juga. Ini satu gambar yang menarik sebelum tuan-tuan dia dibuat rawatan, ya, masuk ICU, dia tak sedar, dia minta izin untuk solat, tapi lepas solat itu dia tak bangun dah, tuan-tuan sekalian, dia pergi buat selama-lamanya. Tapi bayangkan tuan sekalian, ya, sebelum dia pergi menghadap Allah, dia telah bersolat untuk menghadap Allah. Ini yang kita nak tuan sekalian, ya. Ini yang kita nak. Ini saya kata platform dakwah tadi. Kita nak beritahu masyarakat bahawa kita mesti mendapat nikmat ini atas dunia supaya kita mendapat ketenangan di hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, izinkan saya dalam tempoh 15 minit terakhir ini, ya, nak gambarkan ada 5 fokus lagi, dan 5 fokus ini saling kait mengait, dan bila 5 fokus ini kita buat tuan sekalian, dia membantu kepada agenda nombor 1 tadi menjadi lebih mudah, ya. Yang kedua, program ilmu, ya. Program ilmu. Sama juga tuan sekalian. Kami dulu pun tak ramai, ya, untuk yang hadir-hadir, tapi bila kami galakkan, akhir sekarang sangat ramai. Semua orang suka datang ke Masjid Taman Temuruh Jaya. Pagi tadi seorang pensyarah kami panggil daripada UiTM Jengka. Jauh tuan sekalian, 1 jam drive. Tapi bila saya call dia semalam, doktor, boleh tak bagi satu kuliah subuh? Tapi saya malu doktor, ya, nak jemput doktor sebab jauh. Dia kata jauh. Tapi apa dia kata? Doktor, saya datang untuk dakwah. Kalau Masjid Temuruh Jaya saya terima, sebab saya akan bercakap dengan manusia yang ramai, dia kata. Biarlah saya datang daripada pagi-pagi lagi, sebab saya akan berbicara dengan ramai orang. Nampak tak tuan sekalian? Kesan daripada program ilmu ni. Baik. Ini susunan yang saya yakin tuan-tuan juga buat. Ya, kami ada dah, saya ada jelas dia. Apa fokus subjek kita untuk kuliah maghrib dan kuliah subuh kita, dia taklah bertindan-tindan. Kami ada fokus dia kepada disiplin ilmu yang tertentu, ya. Dan ini asas yang kami bagi kepada masyarakat bahawa menuntut ilmu ni walaupun tak lama antara maghrib dengan isyak, tak lama lepas subuh, tapi ganjaran dia besar sangat. Mari sama-sama kita nikmati tuan sekalian. Supaya lepas ni kita seronok. Termasuk pagi ni kita duduk 2 jam, 3 jam ni, sebenarnya kita dapat benda ni. Apa dia? Nabi sebut, barang siapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu. Hari ni kita cari ilmu. Bagaimana kita nak gerakkan masjid kita. Allah akan memudahkan jalan buatnya menuju ke syurga. Masya Allah. Ya, rupanya besarnya ganjaran kuliah ilmu ni, ya. Allah dah mudahkan jalan buat menuju ke syurga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya kerana redha pada penuntut ilmu tersebut. Ya, manakala seluruh penghuni langit dan bumi sehingga ikan dalam air pun mendoakan keampunan buat penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah di antara 2 keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada umat yang lain. Antaranya tuan sekalian ialah amalan kita dapat 2. 2 in 1. Maknanya contoh kita beli kasut dapat soken, hadiah dia. Kita beli kayu hoki dapat bola sekali, hadiah dia. Kita beli baju Melayu dapat seluar dia sekali atau dapat samping, hadiah dia. Kita buat satu amalan, pertama diberikan ganjaran pahala. Dia berikan apa? Yang ni menuju ke syurga. Pahala lah tu. Dan yang kedua tuan sekalian, diampunkan dosa. 2 ni, dapat pahala dan diampunkan dosa. Maksudnya pen biru bertambah, pen merah dipadamkan. Apa dia tuan sekalian? Menghadiri, berusaha untuk mencari ilmu.
termasuklah menghadiri perayaan. Ini yang kami tanam kepada masyarakat. Sikit demi sedikit. Alhamdulillah tuan sekalian. Hari ini kalau tengok gambar, inilah lebih kurang suasana setiap kali majlis ilmu diadakan, tak kira. Bukan tokoh-tokoh hebat itu, orang biasa. So, tetap penuh. Ya. Tetap penuh masjid-masjid kita ni dihadiri oleh jemaah yang dengar dengan penuh khusyuk, dengan penuh keseronokan, dan program merangkumi disiplin ilmu, ya, sainsnya, sains sosial, sejarah, dakwah, bukan Islam, perubatan. Kami rangkumkan semua selain daripada ilmu-ilmu asasi din tadi, ya, dalam bagian sirahnya, ya, dalam bagian tafsir dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita semarakkan terus. Nombor 3. Jadi 10 minit lagi. Apabila program ilmu ramai, jemaah pun ramai lah tuan sekalian. So, mereka makin faham. Dan bagaimana nak ikat semua ni? Menjadikan dia datang solat, dapat nilai tambah. Untung kami datang ke Masjid Mulu Jaya ni, ya. Dapat belajar ilmu. Hari ni barulah tahu. Tapi satu lagi mereka dapat, yang tak dapat selama ni, dan mungkin tak dapat di luar, ialah dapat kawan baru, sahabat baru, yang ada ukhuwah dan kasih sayang. Tuan-tuan, mana kami buat? Antaranya, ini antara strategi mudah aja, tuan sekalian. Kami selalu membuat jamuan. Jamuan ni bukan benda kecil, tuan, bukan antara 3 benda Nabi suruh buat ketika Nabi sampai ke Madinah, kan? Beri salam, qiyam, dan beri makan. Nampak tak? Beri makan Nabi suruh sebenarnya. Dan kami laksanakan. Tuan-tuan sekalian, antaranya, tuan sekalian, ini sebagai pada gambar-gambar. Ini ialah agenda jamuan bulanan. Kami lepas subuh tu sekali-sekali memang ada sentiasa tu. Tapi sebulan sekali kami ada jamuan perdana dipanggil. Buat besar-besaran. Temudunya orang suka ikan patin tuan sekalian. Mana ikan patin tu dijadikan sebagai makanan utama. Jadi seronok dia orang. Mana bukanlah kami buat lebih kurang tak. Memang ini kami nak beri makan rakyat sebenarnya. Nak bagi makan orang jemaah. Tuan-tuan, ramai orang datang makan. Sebahagiannya datang buat kali yang pertama je. Tak pernah pergi masjid, tapi datang untuk makan. Tak apa. Jangan pandang dia. Jangan tenung lama-lama dekat dia. Ya, nanti dia lari. Tapi hari pertama datang makan. Bulan yang kedua dia datang solat dan makan. Bulan yang ketiga, dialah tuan sekalian, ahli jemaah tegar kami. Nampak tak kesan daripada agenda makan? Nampak ukhuwah? Daripada sanalah mereka saling kenal, mengenali, sembang. Ya? Kadang-kadang sembang-sembang rupa jiran dia. Sembang-sembang rupa duduk belakang rumah dia. Ya? Jadi makin lama makin terbina ukhuwah dan kasih sayang menjadi ahli masjid. Termasuk juga muslimin, juga kaum muslimat turut sama tuan sekalian untuk bersama-sama menikmati agenda ini. Dan sebulan sekali telah kami buat tahlil perdana. Mana biasa kami tak buat tahlil selalu sangat, tapi sebulan sekali kami buat secara resmi. Gabungkan semua yang nak tahlil arwah, kawan-kawan dia, kita gabungkan sekali, masing-masing memberi sedikit sumbangan donation dan kita hidangkan dalam bentuk makanan tadi, ya. Selawat beramai-ramai dan bantuan awal persekolahan, bantuan pada mu'alaf, bantuan pada kanak-kanak, ya, menziarahi orang sakit, menziarahi orang fakir miskin. Dan tuan-tuan kalau ada, saya ingin cerita sikit sebab cerita ni tersentuh. Ini pakcik ni tuan sekalian yang sebelah kiri saya yang saya pakai jubah ni. Tuan tahu tak masa saya, dia ni daripada Kuala Lumpur tuan sekalian, daripada KL. Tapi duduk rumah anak dia, rumah menantu dia. Tapi oleh sebab dah biasa ke masjid, ukhuwah tertimbul, apa dia pesan? Masa tu dia siap lagi. Kalau lah ayah dia takdirkan meninggal esok, tanam ayah dia Temudu Jaya. Allah kalimah dia. Tuan-tuan, gambar ni saya rakamkan masa dia sakit. Ya. Ketika saya ziarah dia, saya dah lewat ziarah dia. Lebih 2 minggu, saya terlewat sikit, saya terlepas pandang. Sekalian. Dia peluk saya pun, dia kata pengusi. Saya mimpi pengusi datang ziarah saya. Tentu saya menangis. Saya fikir Allah, inilah sebenarnya hati-hati manusia ni. Rupa dia berhendakkan kita, dia berhendakkan rakan-rakan masjid datang jenguk mereka, khususnya masa mereka sakit. Apa makna tuan sekalian? Hubungan hati dah ada. Jadi barulah mereka rasa nikmat masjid ini memberi naungan, memberikan kasih dan sayang kepada mereka. Termasuk rakan-rakan kita hospital
kita akan terus ziarah anda kata mendapat maklum balas dan sebagainya. Dan kami juga buat kunjungan kepada orang bukan Islam ya, dan mereka terharu sangat tuan sekalian ya, dan kita yakin ini mungkin mukadimah kepada mereka satu hari nanti untuk mula mendekati agama kita. Sama juga kita buat gotong royong kubur ya, kemudian masjid, semua tu sambil bekerja untuk merapatkan hubungan antara satu sama lain. Dan daripada inilah tuan sekalian, dia juga pergi balik kepada ajaran nombor 1 tadi, meramaikan kehadiran solat jemaah. Nombor 4. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak saya nak kongsi pengalaman? Ramai orang tak tahu pahala besar infak ni. Ramai orang tak tahu. Infak ni pahala dia sangat besar. Tapi kami bagi tahu. Dan bila kami beritahu, bukan saja manusia berinfak, tapi mereka ucap terima kasih. Ini saya kata tu, tuan sekalian. Antara yang dalam surah Al-Munafikun, saya beri terjemahan je lah. Dan belanjakanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada seorang antara kamu maut. Hingga berkata dia, ya Tuhanku, mohon beri tangguhlah daku akan ajal ini supaya aku dapat bersedekah. Nampak tak tu? Orang ni kan nak beri peluang, nak hidup balik mana? Nak bersedekah. Dan supaya aku termasuk dalam golongan orang yang soleh. Tuan-tuan kami gunakan betul ini. Beritahu masyarakat daripada risalah-risalah tadi ya. Semua-semualah. Sebab tu kami buat landscape. Ini landscape di luar ya. Berbelanja lebih kurang 25,000. Semua hasil infak ya. Mihrab kami buat lebih kurang 90,000 juga hasil infak. Signage hiasan dalaman di infak. Kipas gergasi ya 70,000 infak. Hanya dari 2 minggu tuan sekalian kami dapat. Sedangkan TJ ini bukan orang kaya tuan sekalian. Kami golongan sederhana saja di sini ya. Penghawa dingin 120,000 tuan sekalian infak. PA sistem 30,000 lebih infak. Dan kami nak tukar kapet masing-masing ingat 120,000. Inilah contoh ya wakaf kapet. Berbagai-bagailah kami buat strategi tapi nak gambarkan masyarakat sangat memberikan kerjasama. Ya kapet, kemudian tanah kami beli juga ya, million harganya juga infak tuan sekalian. Ini nak gambarkan bahawa siapa? Jadi bila mereka berinfak ya, AJK memanfaatkan duit infak, mereka dah mula rasa ini masjid mereka. Ini masjid mereka. Mereka nampak hasil infak orang makan. Hasil infak pula ilmu hidup. Hasil infak ada kipas, ada kapet. Hasil infak masjid pakai cantik. Maka mereka mula merasakan ini masjid mereka. Ya. Dan second last, kecantikan dan kebersihan. Tuan-tuan, ini fitrah manusia. Dia akan datang ke tempat yang cantik. Dia akan datang ke tempat yang bersih. Jadi kalau nak ramai orang solat berjemaah, pastikan tempat kita cantik dan bersih tuan sekalian. Ini antara warga tetap ya, sebagai ini yang sebelah kanan ialah orang-orang yang bertanggungjawab untuk bersih, masih beri imbuhan. Sebelah kiri ialah pegawai kerani kita yang menjaga masa bahagian pentadbiran ya. Ini kawasan billboard kita cantik. Ini banner-banner yang kita gantung pun cantik ya, well design, tempat yang strategik. Ini kawasan landscape kita ya. Kalau masuk masjid TJ, kami tak besar, kami masjid kecil dan sekali, tapi kami manfaatkan ruang-ruang yang ada. Cantik ya, orang suka ambil gambar kat sini. 24 jam berada dalam suasana bersih kapet. Kita walaupun orang ramai, ada juga ruang-ruang ya. Tempat anak-anak remaja main pingpong, carom di foyer kami. Dan ini toilet kami tuan sekalian. Kami toilet lama tuan sekalian. Tapi kami jaga kebersihan dia macam 5 star. Memang kering ya, kering. Ada cara dia kipas berfungsi 24 jam supaya dia tak basah ya. Dan ini tempat ambil wuduk yang juga cantik. Cuba tuan-tuan tengok dia punya apa tu? Dayung tu ya. Dia tak bersepah-sepah kalau sampai nak ambil pun susah. Lepas ambil wuduk letak kat atas dia orang jadi mudah ya. Ini tempat bilik imam sementara menunggu. Ini bilik Bilal ya. Ada 2 mikrofon sebab kita ada 2 Bilal. Ini bilik imam, tempat imam menunggu sebelum kamat, ada tempat rahat dia nak mengulang kaji dan sebagainya. Ini di belakang tempat imam kami dulu store, kami buat suai, jadikan kafe. Tempat kalau lepas penceramah nak minum, 4-5 orang terus minum, dan lepas tu mereka boleh balik. Tak perlu ke kedai dan sebagainya. Inilah Masjid Penuh Jaya yang dikelilingi oleh taman dan saya sebut bahawa jumlah pelajar sekolah menengah kami 700 orang lebih. Manakala jumlah pelajar sekolah rendah kami pun 700 orang lebih. Dan 70% daripada mereka tuan sekalian termasuk dalam golongan B40. Mana penduduk taklah ramai sangat tuan sekalian. Dan kami ni orang sederhana bukan orang kaya sangat. Tetapi kefahaman mereka pada agama
menjadikan mereka praktis. Dan siapa yang mencetus untuk mereka praktis, tak lain tak bukan saya, Masya Allah bukan saya tuan sekalian, tapi keseluruhan kami di Masjid Temeruh Jaya membawa mereka beramai-ramai dengan satu slogan akhirnya, masjid sebagai platform untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masjid kami tuan sekalian, dari dulu warna pink, sekarang dah warna putih ya. Dan akhir sekali, apa pun tuan sekalian, kita perlukan pelapis. Ingat tu, saya pesan pada yang hadir hari ini ya, jangan lupa kepada golongan pelapis anak-anak muda. Kita akan pergi bila-bila, tapi mereka yang akan hidupkan. Sebab itu, kami jadikan nama-nama ni agenda. Agenda, ya. Dan cuba tengok cantiknya tu. Mereka semayang ramai-ramai, budak-budak Allah. Cantik, nampak sonok, sejuk mata kita memandang. Ini kelas kafa yang kami buat dan beberapa program-program anak-anak remaja. Supaya mereka menggunakan masjid. Dan kami menjadikan sekolah rendah kami, sekolah rendah sebagai sekolah angkat kepada masjid. Ya. Jadi ada banyak program termasuk dengan sekolah menengah, kita adakan kolaborasi masjid dengan sekolah. Jadi kadang-kadang mereka nak buat kejohanan lumba basikal sama dia. Jadi masjid tempat permulaan bagi kami bagi makan. Lepas tu mereka bergerak. Jadi bakal-bakallah mereka buat motivasi di masjid, ya, kelas-kelas tuition, menjadikan masjid dengan remaja ni saling berhubung antara satu sama lain. Ya, kami buat camp-camp yang berkaitan. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang saya nak sampaikan pada pagi ini, saya minta maaf, saya boleh sampai 10.30 ni saja ya. Selepas ni saya ada perkara, tadi pun dah ada telefon, saya berhenti setakat ini dulu dan saya minta maaf sangat-sangat kalau penyampaian saya menjemukan ke ya, very monotonous punya presentation, ataupun semua yang saya dah cerita tu banyak, semua benda dah tahu, tak ada mana baru. Apa pun kalau ada sikit-sikit tu tuan-tuan ambil lah, amat untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, cuba praktiskan di tempat tuan-tuan sekalian dan buat lebih baik daripada apa yang kami dah capai sekarang ni, insya-Allah. Ini contoh buletin yang kami remaja. Buat buletin remaja mengedarkan daripada rumah ke rumah untuk diterima oleh mereka dan mereka baca, insya-Allah ya. Baik, tuan-tuan, saya rasa itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada tuan moderator kita untuk membuat rumusan. Yang baik daripada Allah, yang lemah pasti daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak atas penyampaian yang sangat komprehensif dan orang kata membuka mata kita semualah. Baik, kalau ikutkan boleh tanya soalan lagi ke Doktor? 5 minit boleh? 5 minit. Saya betul-betul ada program, saya nak ke masjid. Ada program dah? Tak betul-betul. Kalau ada program dah, mungkin kita buka sekejap. Ada ke mana-mana peserta yang nak tanya soalan? Sila. Soalan ke feedback sikit lah nak dengar. Feedback sikit je nak dengar. Boleh bagi feedback jugalah. Soalan ke feedback tak apalah. Kebanyakan orang Terengganu kan? Ya, tahu. Majoriti rasanya Terengganu ni. Tengah pada nerus ni. Masya Allah. Bagilah feedback sikit nak dengar sangat. Silakan. Doktor, biasanya tak tahu, saya tolong tanya sikit. Ada satu benda Doktor, bila kita cuba nak bawa idea perubahan, kadang-kadang nak ubah pemikiran, cara fikir ni kadang mencabar. Ada yang dia suka dengan style lama, dia tak nak perubahan, dia akan pandang serong pada perubahan-perubahan yang nak dibawa. Jadi macam mana kita nak hadapi kumpulan-kumpulan orang yang macam ni, Doktor? Ya, inilah cabaran kita sebenarnya. Sebab tu saya sebut tadi bahawa bukan saya nak sebut Masjid Temeruh Jaya ini berjaya sangat ataupun cepat, tak. Kami pun saya dah cerita tadi bermula pada tahun 2015. Apa yang kami capai hari ini maksud dah 5-6 tahun usaha yang kami buat. Jadi setujulah saya pandangan moderator tu. To make a change is very, very difficult sebenarnya. Apatah lagi dalam institusi masjid
masjid ni dia institusi yang bukan resmi ya. Contoh kalau saya jadi CEO, saya boleh hire orang dan boleh fire. Tapi kita dengan orang ramai, dengan jawatan kuasa ni semuanya volunteer. Jadi kita kena banyak seorang tarik. Tapi soalan tadi, perkara yang paling besar yang kita kena buat ialah antaranya tetap kita kena gunakan elemen apa yang Nabi sebut ialah bil hikmah. Ya, kita kena sampaikan perubahan yang kita nak buat ini penuh dengan bijaksana. Yakni mulakan agenda al-fahmu ataupun kefahaman terlebih dahulu sebelum action kita buat. Jadi berikan masa yang lebih untuk faham. Berikan masa yang lebih untuk faham. Berikan masa yang lebih untuk faham. Kalau untuk faham itu terpaksa kita memanggil orang luar. Dipanggil third person. Macam hari ni. Minta maaf. Panggil orang lain. Jangan panggil saya sentiasa. Ramai orang yang hebat-hebat. Orang luar ni kadang-kadang dia memberikan perkongsian. Contoh kita, agenda kita nak ramaikan orang solat subuh. Panggil satu tokoh berceramah. Solat subuh di masjid A yang begitu ramai. Satu pengalaman dan perkongsian. Jadi tokoh-tokoh macam ni, tuan-tuan, bila dia datang memberikan kefahaman, ya, kita akan menyentuh secara indirect kepada ahli jemaah kita agar barulah timbul, betul juga ya. Kalau gitu boleh kita buat di masjid kita. Jadi bila tuan-tuan datang dengan agenda yang sama, dia akan mudah. Jadi kita guna platform itu. Yang kedua saya sebut, saya ulang tadi kalau tuan-tuan perasan, kita kena ada pelaksana, kita kena ada pemikir dan pelaksana. Pemikir dan pelaksana. Ada dua elemen yang mesti kita buat. Siapa pemikir ni? Ahli jawatan kuasa. Pengurusi dan ahli jawatan kuasa mesti orang-orang yang betul clear benda yang kita nak buat. Satu, ambillah masa lebih untuk memahamkan AJK supaya pergerakan gerak kerja ni boleh kita buat. Sekali lagi tuan sekalian, kalau AJK ni perlu difahamkan dengan bantuan third people, third person, boleh buat demikian ya. Sebab bila AJK faham tuan sekalian, insya-Allah mudah kefahaman itu untuk disampaikan kepada anak buah. Sebab kita ada direction yang sama antara pasukan pemikir, pasukan pentadbir dengan pasukan pelaksana pegawai dan juga anak-anak buah tadi insya-Allah. Jadi sebab tu kami di Masjid Temujahid, mungkin saya boleh share sikit tentang soalan ini. AJK kami sebenarnya, saya cakap terus terang ya. AJK kami walaupun bentuk dipilih tapi 100% ialah ahli jemaah tegar. Mana subuh memang AJK kami ada semua sekali. Isyak memang AJK kami semua ada sekali. Zuhur asar tu cerita lain sebab ada yang kerja. Tapi maknanya kalau mereka ada di Temujahid, mereka adalah solat jemaah sekali. Jadi apabila kita melaksanakan agenda solat berjemaah, tidak jadi masalah pada AJK untuk mendokong mana ni. Saat mereka sendiri dah melupakan orang yang tegar dalam pelaksanaan solat. Jangan sekarang kita hanya fikir nak ajak orang lain pula macam mana. Tapi kalau AJK sendiri tak ada, macam mana tuan-tuan kita nak buat? Jadi kita banyak halangan-halangan ya. Itu sebahagian Tuan Moderator ya. InsyaAllah sebagai jawapan yang saya respon. Baik, terima kasih Dr. Jadi maknanya kita tekankan kefahaman dulu, terutamanya kepada yang kumpulan pemikir, dan kalau perlu terpati guna orang luar lah. Baik. Okey, kata kita rushing untuk ada program seterusnya ataupun ada hal. Jadi mewakili saya mengucapkan kepada Dr. Haji Abdullah Ismail atas kesudian melampaukan masa sejam tengah bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran yang terbaik. Dan insyaAllah kalau ada peluang kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Jadi terima kasih banyak Dr. Siap bersama. Jadi kita berhenti rehat dan akan mula balik jam 11 pagi. Pada peserta boleh nak buat urusan sendiri dulu, tapi dalam pukul 10.55 tu minta fokus balik di laptop ataupun handphone masing-masing lah. Kita berhenti rehat 20 minit.